Hujahan bertulis kes SRC Najib dijadual semula ke 28 April. Ini berikutan pihak pembelaan menghadapi kekangan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dikuatkuasakan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjadualkan semula tarikh pendengaran hujahan dalam perbicaraan kes SRC International yang dihadapi Najib Razak berikutan pihak pembelaan menghadapi kekangan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dikuatkuasakan. Timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Mahyudin Muhammad Som berkata, Mahkamah menetapkan 28 April untuk pihak pembelaan memfailkan hujahan bertulis mereka dan pihak pendakwaan perlu menjawab hujahan bertulis itu pada 12 Mei. Ini susulan permohonan dikemukakan Peguam Utama pihak pembelaan Muhammad Syafiee Abdullah supaya dilanjutkan tempoh 2 minggu untuk memfailkan hujahan bertulis itu dengan mengambil kira PKP yang sedang dilaksanakan. Pihak pendakwaan tidak membantah permohonan itu. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membenarkan permohonan itu dan beliau turut membenarkan tempoh dilanjutkan seminggu lagi, katanya. Sebelum ini, Mahkamah menetapkan 21 April sebagai tarikh akhir untuk menyerahkan hujahan bertulis itu. Mahyudin berkata, Mahkamah juga menetapkan 3 hari dari 18 hingga 20 Mei untuk pendengaran hujahan lisan. Dengan ini, tarikh bagi hujahan lisan yang sebelum ini ditetapkan pada 13 Mei dan 15 Mei dilapangkan, katanya. Pada 11 Mac, pihak pembelaan menutup kesnya selepas memanggil 19 saksi dengan perbicaraan di pihak pembelaan berlangsung selama 33 hari sejak 3 Disember tahun lepas. Pada 11 November tahun lepas, Najib diperintah membela diri terhadap 7 pertuduhan menyalahgunakan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad, iaitu 3 pertuduhan pecah amanah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya berkaitan dana SRC. Sumber dari bernama. Sementara itu, Nik Nazmi sedih Dr. Musa di label pemuja DAP. Pemimpin PKR itu berkata Islam kaya dengan perbezaan pendapat dan telah menggariskan adab ikhtilaf perbezaan. Ketua Setiausaha Pengelola Majlis Pimpinan Pusat PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad melahirkan rasa sedih dengan kritikan keras terhadap Dr. Musa Nordin dari Hospital Pakar KPJ Damansara susulan bidasannya yang dianggap memperlekehkan usaha kerajaan memerangi COVID-19. Soal sama ada kita setuju atau tidak dengan pandangan Dr. Musa adalah perkara kedua. Jadi sedih bila membaca Dr. Musa di label pemuja DAP bukan oleh tabloid murahan tapi lidah rasmi sebuah parti Islam, Ciap Nik Nazmi. Rabu lalu, Dr. Musa mendakwa pihak berkuasa kesihatan gagal melindungi barisan depan perubatan selepas kira-kira 30 kaki tangan perubatan dilaporkan dijangkiti COVID-19 ketika bertugas. Katanya kaki tangan perubatan tidak dilengkapi alat perlindungan sewajarnya, termasuk peralatan perlindungan diri PPE. KP, Ketua Pengarah dan pegawai tertingginya di Menara Gading, Putrajaya perlu turun ke hospital COVID Pusat Kesihatan Daerah atau klinik kesihatan dan melihat serta merasai kesakitan dan kesengsaraan doktor atau jururawat atau profesional kesihatan bersekutu yang tiada PPE asas untuk menjaga pesakit kritikal di ICU serta meningkatkan saringan dengan 17,000 ujian sehari, kata Dr. Musa. Mengulas laporan itu, Nik Nazmi berkata, agama Islam kaya dengan perbezaan pendapat. Mengulas laporan itu, Nik Nazmi berkata agama Islam kaya dengan perbezaan pendapat. Islam kaya dengan perbezaan pandangan dan adab ikhtilaf perbezaan memang dah digariskan dari dulu. Jadi, bila Dr. Musa Nordin, Dr. Musa beza pandangan dengan Dr. Nur Hisham, ia patut dilihat dari perspektif seorang pengamal kesihatan utarakan pandangan dengan penjawat awam kesihatan terkanan negara. Dr. Musa ketika dihubungi Malaysia kini hari ini enggan mengulas kontroversi melibatkan pandangannya itu. Dalam perkembangan yang terbaru, PKP dilanjutkan 2 minggu lagi.
Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan disambung lagi 2 minggu sehingga 28 April. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan disambung lagi 2 minggu sehingga 28 April. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan disambung lagi 2 minggu sehingga 28 April. Keputusan itu dibuat susulan maklum balas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membendung wabak COVID-19. Berdasarkan nasihat KKM dan pakar-pakar perubatan, kerajaan putuskan untuk lanjutkan PKP selama 2 minggu lagi, iaitu 15 April sehingga 28 April katanya. Menurut Muhyiddin, pelanjutan tempoh PKP itu adalah untuk memberi ruang kepada petugas kesihatan memerangi COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak berkenaan. Pelanjutan 2 minggu itu katanya selaras dengan pandangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO supaya PKP tidak ditarik terlalu awal. Perlanjutan 2 minggu itu katanya selaras dengan pandangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO supaya PKP tidak ditarik terlalu awal. Beberapa negara lain meningkat semula apabila PKP tamat katanya. PKP bermula pada 18 Mac untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19 dan disambung sehingga 14 April. Beberapa kawasan kemudiannya diletakkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selepas merekodkan angka kes yang tinggi. Kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya. 8 juta rakyat Malaysia kini dalam kesusahan. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Walaupun sudah 2 kali pakej ransangan diumumkan dalam tempoh 2 minggu, namun kesan kelewatan memberi bantuan dan strategi yang tidak menyeluruh sudah meninggalkan kesan kepada rakyat lebih awal dari jangkaan. Ramai pekerja sudah hilang mata pencarian dan ramai akan kekurangan makanan menjelang bulan puasa nanti. Kajian daripada pihak Jabatan Perangkaan terhadap hampir 170,000 rakyat Malaysia yang diterbitkan pada 9 April 2020 menunjukkan bahawa hampir separuh golongan seperti Mak Cik Kia yang bekerja sendiri hilang pekerjaan. Sementara itu, lagi 1/3 mengalami penyusutan pendapatan, hampir 90%. Jika kajian itu digunapakai sebagai kayu ukur representatif di seluruh Malaysia, kadar pengangguran pekerja anak tempatan kini adalah di kadar 16%, bermakna daripada 12.8 juta pekerja Malaysia yang hampir 2.1 juta sudah hilang mata pencarian. Jika satu pekerja menyara 4 orang ahli keluarga, seramai 8 juta rakyat Malaysia kini dalam kesusahan. Ramai keluarga di luar sana yang kini hidup kais pagi makan pagi. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Bantuan tunai bulanan buat Mak Cik Kia. Kajian yang dilakukan pada tempoh 23 hingga 31 Mac 2020 itu menunjukkan data negeri di mana separuh daripada kesemua pekerja sendiri tiada wang untuk menyara kehidupan untuk 2 minggu. Manakala lagi 28% hanya cukup wang hingga hujung bulan ini. Inilah yang beberapa ahli ekonomi sarankan supaya bantuan tunai bulanan diberikan kepada mereka yang hilang pekerjaan dan bekerja sendiri seperti Mak Cik Kia dan bukannya bantuan one-off saja. Ini menjadi tanggungjawab kerajaan terhadap rakyat. Kepada yang hilang mata pencarian dan yang bekerja sendiri seperti nelayan, jurujual, penjajah dan pekerja sendiri, bantuan tunai sebanyak RM1,200 setiap bulan harus diberikan selama 6 bulan. Ini lebih tinggi daripada bantuan RM1,600 dan RM1,000 one-off untuk hanya ketua isi rumah B40 dan M40. Jumlah peruntukan tambahan untuk membantu mereka yang hilang pekerjaan dan mereka yang bekerja sendiri adalah lebih kurang bersamaan dengan 1% daripada ekonomi negara. Ini kita mampu. Apa guna kedekut jika rakyat kebulur? Jika cadangan ramai pakar supaya bantuan kepada majikan diberikan secara bulanan selama 3 bulan, akhirnya diterima oleh kerajaan sebagai dasar yang diumumkan hari Isnin lepas, di mana majikan PKS mendapat bantuan subsidi upah sebanyak RM1,200 setiap pekerja selama 3 bulan. Seadilnya, bantuan yang sama juga harus diberikan kepada pekerja sendiri. Apa guna kita masih kedekut jika rakyat makin kebulur?
Duit reserve simpanan Bank Negara Malaysia ada lebih kurang RM400 bilion. Boleh saja dipinjam oleh kerajaan supaya rakyat dapat hidup. Lupakan sementara defisit fizikal. Kerajaan masih mampu meminjam dan berbelanja untuk rakyat. Lagi pula kebanyakan negara di dunia tidak menghiraukan peratusan defisit fizikal mereka yang semakin membesar. Singapura beberapa hari yang lalu melaksanakan bantuan tambahan di mana defisit fizikal mereka naik kepada hampir 9%. Nyawa rakyat mereka diutamakan. Ini krisis yang luar biasa. Segala kayu ukur dan cara penyelesaian masalah sebelum ini sudah tidak lagi boleh pakai. Keadaan baru memerlukan cara baru. Lupakan saja pemikiran yang tidak sesuai dengan keadaan yang terdesak akibat COVID-19. Kini masanya untuk melakukan pendekatan yang tidak konvensional untuk membantu rakyat sejujurnya. Jika tidak, kadar pengangguran akan lebih teruk dan ekonomi negara akan jatuh merundum. Ikutlah seperti pepatah yang bijaksana, lebih baik mencegah dari mengubati sebelum ia terlambat. Muhammad Abdul Khalid ialah pakar ekonomi dan penulis buku The Color of Inequality, Ethnicity, Class Income and Wealth in Malaysia. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Harga petrol turun 5 sen, diesel turun 12 sen. RON 95 akan dijual pada harga RM1.25 seliter dan RON 97 RM1.55 seliter. Manakala diesel pula RM1.46 seliter. Harga minyak petrol RON 95 dan RON 97 akan turun 5 sen bermula tengah malam ini. Dengan harga baru itu, RON 95 akan dijual pada harga RM1.25 seliter dan RON 97 pula dengan harga RM1.55 seliter. Harga diesel pula turun 12 sen kepada RM1.46 seliter. Minggu ini masuk minggu ke-6 berturut-turut harga minyak turun. Kementerian Kewangan berkata perubahan itu disebabkan kejatuhan berterusan harga minyak mentah dunia susulan keadaan ekonomi yang tidak menentu kerana COVID-19. Kementerian berkata kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak global dan mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan kebajikan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed sebelum ini berkata kejatuhan harga minyak AS1 setiap setahun menyebabkan kerajaan rugi RM300 million. Harga terbaru RON 95 adalah yang terendah sejak 2004, RM1.42 seliter. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.